Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi belum selesai meneliti pentafsiran ayat yang ke-90 daripada surah An-Nisa. Dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Yang bermaksud, kecuali orang-orang yang pergi meminta perlindungan kepada suatu kaum yang ada ikatan perjanjian setia antara kamu dengan mereka, atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa berat hendak memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Dan jika Allah menghendaki, nescaya ia menjadikan mereka berkuasa melawan kamu, kemudian tentulah mereka memerangi kamu. Dalam pada itu, jika mereka membiarkan kamu, yakni dengan tidak mengancam atau mengganggu, serta mereka tidak memerangi kamu dan mereka menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu sesuatu jalan, yakni yang membolehkan kamu memerangi atau menawan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan lepas telah kita lihat secara ringkas penerangan berkenaan dengan ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu peruntukan dalam bentuk pengecualian terhadap kaum yang tidak boleh diperangi oleh orang-orang yang beriman, iaitu golongan yang mendapatkan perlindungan, atau kita katakan, atau kita biasa kenal sebagai suaka politik ataupun perlindungan keamanan, daripada kaum yang ada perjanjian damai antara mereka dengan para sahabat Nabi SAW, antara mereka dengan orang yang beriman. Maka kedudukan mereka apabila mereka dilindungi oleh kaum yang kita atau orang beriman ada perjanjian damai dengan mereka, maka kita tidak boleh, orang-orang beriman tidak boleh sama sekali mengkhianati perjanjian damai tersebut dengan memerangi mereka, walaupun mereka itu bukanlah pihak asal dalam perjanjian itu, tetapi kerana mereka telah mendapatkan perlindungan daripada kaum yang terlibat dalam perjanjian damai antara orang Islam dengan mereka, maka mereka juga perlu dilayan dengan layanan yang sama. Kemudian Allah meneruskan lagi dalam sambungan ayat itu, au ja'ukum hasrat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum.
Bermaksud, wahai orang-orang beriman, carilah dan bunuhlah orang-orang munafikin. Orang-orang munafik yang mengiklankan, yang menzahirkan kekufuran mereka. Dan sama sekali jangan kamu menangkap atau mencari, menjejaki dan membunuh mereka yang telah mendapatkan perlindungan daripada kaum yang kamu mempunyai perjanjian damai dengan mereka. Juga janganlah kamu menjejaki dan membunuh orang yang telah datang kepada kamu. Bermaksud mereka yang kufur, yang telah datang kepada kamu, dan mereka mempunyai atau keadaan mereka itu tidak sampai hati untuk memerangi kamu kerana agama kamu. Seperti mana mereka juga tidak sampai hati atau tidak mempunyai kekuatan untuk menentang kaum mereka sendiri, kerana mereka adalah sebahagian daripada kaum mereka. Atau kerana mereka bimbang akan kehilangan harta mereka atau orang-orang yang mereka kasihi disebabkan peperangan. Maka kita lihat dalam pengecualian illal ladzina yasiluna ila qaumin telah mengeluarkan, telah memberi pengecualian daripada tindakan diperangi, dijejaki dan diperangi oleh orang Islam dua kumpulan. Yang pertama iaitu orang yang mendapatkan perlindungan daripada pihak yang mempunyai perjanjian damai dengan golongan muslimin. Maka mereka tidak boleh diusik disebabkan perjanjian itu, dan prinsip yang diajar oleh Islam ialah mesti dan wajib berpegang kepada perjanjian. Dan kumpulan kedua ialah golongan yang menyerah diri kepada orang-orang yang beriman, dan mereka ini pada masa yang sama tidak mahu ataupun tidak suka untuk memerangi golongan muslimin. Dan pada masa yang sama juga mereka tidak mahu juga berperang dengan kaum sendiri, kerana di situ adanya keluarga mereka, sanak saudara mereka. Maka ia juga pasti akan membawa kepada kemudaratan kepada harta mereka dan zuriat keturunan mereka. Dikisahkan bahawa kumpulan yang kedua ini dimaksudkan ialah Banu Mudlij, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Abi Hatim daripada Al-Hasanul Basri bahawa Suraqah bin Malik Al-Mudliji, salah seorang daripada Banu Mudlij, telah berkata kepada mereka, lalu berkata, apabila Nabi SAW telah memenangi peperangan Badar bersama-sama para sahabat dan telah masuk Islam beberapa kaum ketika itu, berkata Suraqah, aku telah diberitahu bahawa baginda SAW akan menghantar Khalid ibn al-Walid kepada kaumku iaitu Bani Mudlij. Lalu aku dapat bertemu dengannya. Lalu aku katakan, unshiduka ni'mah, aku meminta suatu pemberian atau suatu kerjasama daripadamu. Aku dapat tahu bahawa engkau ya Rasulullah ingin menghantar seseorang untuk memerangi kaumku, sedangkan aku ingin memberikan suatu keselamatan kepada mereka. Maka Nabi SAW memanggil Khalid bin Walid, lalu bersabda, pergilah kamu bersamanya, lalu lakukan apa yang ia mahukan. Lalu Khalid bin Walid membuat suatu perjanjian atau perjanjian damai dengan kaum Bani Mudlij bahawa mereka tidak akan bekerjasama memerangi Rasulullah SAW, dan sekiranya Quraisy ingin memeluk Islam maka masuklah Islam bersama mereka. Lalu Allah turunkan ayat yang sedang kita bicarakan ini. Kemudiannya Allah menyambung lagi, walau syaa Allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Pada potongan ayat ini Allah ingin menjelaskan salah satu bentuk kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada orang-orang yang beriman, iaitu jika Allah kehendaki, Allah mampu untuk menjadikan
Semua orang-orang musyrikin itu berkemampuan dengan Allah menguatkan hati mereka dan Allah menjadikan mereka berani untuk memerangi kamu orang-orang beriman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki demikian. Bahkan Allah mencampakkan kegentaran hati, ketakutan, disebut sebagai ar-ru'b, di dalam hati musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh orang beriman. Maka jadilah dalam kalangan mereka ada yang menyerah diri kepada kamu, meminta perlindungan dan melakukan perjanjian damai dengan kamu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam menjelaskan maksud walau syaa Allahu lasallatahum alaikum, ini panggil sebagai taslit, iaitu Allah mendatangkan kemampuan dan kekuatan terhadap musuh-musuh orang Islam atau kepada orang musyrikin untuk menyerang dan memerangi orang beriman dan menjadikan mereka berani untuk mendatangkan apa-apa juga mudarat kepada orang beriman. Sama ada ia bertujuan sebagai uqubah, sebagai balasan terhadap maksiat yang begitu banyak. Ketika kemungkaran berleluasa, lalu Allah jadikan orang yang tidak beriman, orang musyrikin, orang kafir berkuasa dan berkemampuan untuk memerangi orang Islam. Ataupun bertujuan sebagai ibtila, sebagai cubaan dan ujian kepada orang beriman. Seperti mana firman Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dalam surah Muhammad ayat 31 yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami tetap menguji kamu wahai orang-orang beriman, sehingga ternyata pengetahuan kami tentang adanya orang-orang yang berjuang daripada kalangan kamu dan orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah kami, dan sehingga kami dapat mengesahkan benar atau tidaknya berita-berita tentang keadaan kamu. Ataupun bertujuan sebagai tamhis, sebagai proses pembersihan terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Seperti mana dalam surah Ali Imran ayat yang ke-141 Allah berfirman, وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Bermaksud dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman daripada dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ayat ini dengan firman-Nya, fa in ya'tazalukum falam yuqatilukum wa alqa ilaikumus salam fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan pengecualian oleh Allah Subhanahu wa taala daripada didejaki dan dibunuh oleh kamu hai orang-orang beriman, terimalah penyerahan diri mereka atau kesediaan mereka untuk berdamai sekiranya mereka tidak mahu atau tidak berkeinginan untuk memerangi kamu dan tidak akan menendahkan kamu kepada sebarang keburukan, atau mereka berhenti daripada memerangi, maka hendaklah kamu berhenti daripada memerangi mereka sekiranya mereka menghulurkan perdamaian kepada kamu. Bila mereka ingin tunduk dengan melakukan perjanjian damai dan keamanan dan mereka sendiri rela hati untuk melakukannya, maka apabila mereka melakukannya demikian, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, bermaksud dan maka tidaklah diizinkan oleh Allah kepada kamu untuk menjejaki mereka dan memerangi mereka dengan apa jua cara sekalipun untuk kamu mendatangkan sebarang keburukan dan peperangan terhadap mereka. Dan Allah Ta'ala sebutkan sebagai wa alqa ilaikumus salam. As-salam adalah sebagai suatu isyarat kepada makna at-taslim, iaitu penyerahan diri, bukan semata-mata keamanan dan keselamatan. Kerana as-salam itu mengandungi maksud at-taslim, iaitu penyerahan diri, kerelaan hati untuk berdamai dan kerelaan hati untuk memenuhi ataupun mentaati berpegang kepada perjanjian.
Maka bila Allah menyebut fama ja'alallahu lakum alim sabila, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahawa jangan sekali-kali kamu sakiti golongan yang seumpama ini. Dan inilah suatu bukti betapa Islam adalah agama yang melatih dan mengajar umatnya untuk berpegang kepada suatu janji. Jumhur mufassirin menyatakan bahawa hukum-hukum yang terdapat di dalam ayat ini telah dimansuhkan dengan ayat dalam surah Taubah, iaitu ayatus saif yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikeena haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Surah Taubah ayat yang kelima, yang bermaksud kemudian apabila habis masa bulan-bulan yang dihormati itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana sahaja kamu menemuinya, dan tawanlah mereka, dan juga kepunglah mereka serta tunggulah mereka di tiap-tiap tempat mengintipnya. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka bertaubat dari kekufuran dan mendirikan salat serta memberi zakat, maka biarkanlah mereka, jangan diganggu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.